Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan face mask burung dan juga plague doktor yang pernah berkhidmat ketika pernah berlakunya wabak Black Death yang pernah melanda Eropah pada suatu ketika dahulu. Okey, so seperti yang kita tahu bagaimana Black Death ni sangat-sangat menakutkan di Eropah pada suatu ketika dahulu. Dia start daripada abad ke-14 sampai ke abad ke-17 dan kesan dia sangat-sangat teruk. Okey, dianggarkan 75 ke 200 juta orang terkorban akibat Black Death tersebut. Bagaimana ekonomi terhenti, orang takut nak keluar rumah, takut nak berhubung dengan adik-beradik, dengan jiran tetangga, dengan saudara mara, dan keadaan pada ketika itu sangat-sangat menakutkan lah. Jadi plague doktor yang berkhidmat di Eropah pada ketika itu dia muncul agak lewat, iaitu dia muncul pada abad ke-17 baru dia ada. Dan rekod yang paling awal yang kita ada berkenaan dengan penggunaan plague doktor ni ialah pada tahun 1916 di Paris. Plague doktor ni sebenarnya bukanlah doktor betul pun yang betul-betul ada kepakaran dalam bidang medikal. Sebahagiannya adalah orang awam, sukarelawan, ada yang penjual buah sendiri yang terlibat menjadi plague doktor pada ketika dahulu. Dan plague doktor ni sebahagiannya hanyalah sukarelawan dan diorang bukanlah orang yang betul-betul ditrain dalam bidang kesihatan. Jadi diorang punya treatment ataupun cara approach diorang dalam mengekang penularan wabak tersebut taklah begitu membantu. Dan kita boleh nampaklah kenapa orang sanggup jadi plague doktor pada ketika dahulu, sebab pada waktu tu memang keadaan sangat-sangat teruk, sebab ekonomi dah collapse dengan bisnes tutupnya, dengan transaksi kewangan yang terhad, orang tak nak keluar rumah, tak berani nak berkumpul di sebahagian tempat, tak berani nak menanam, nak memburu dan sebagainya, menyebabkan kegiatan ekonomi memang sangat-sangat limited. Jadi ada sampaikan sebahagian penjual buah yang dahulunya jual buah, lepas tu bertukar menjadi plague doktor. Dipanggil doktor lah pada waktu tu. Okey, dan diorang ni sebenarnya diupah secara kontrak lah. Dan kita boleh lagi buat rujukan kepada kontrak tersebut. Sebahagiannya masih lagi disimpan di muzium-muzium dan juga archive yang berada di Eropah. Okey, seterusnya kita pergi berkenaan dengan kostum yang dipakai oleh plague doktor ni. Okey, kita boleh nampak bagaimana dia ada paruh yang betul-betul panjang, yang besar pada waktu tu. Yang dekat dalamnya dia akan letak benda-benda wangian. Okey, seperti bunga-bunga rose, bunga lavender, camphor, herba-herba, peppermint dan sebagainya lah, nak bagi bau wangi. Okey, dan dia akan pakai baju yang berlapis-lapis. Dekat luarnya ada leather jacket. Dia akan pakai topi dengan glass. Okey, dia punya kacamata tu yang boleh buka dan tutup, dan dia pakai boots, glove dan sebagainya, sebab dia nak limitkan dia punya pergerakan dan juga sentuhan dia dengan orang yang sakit. Diorang juga biasanya bawa cane ataupun tongkat. Sebab apa? Tongkat ni diorang akan guna untuk tunjuk dekat mana-mana tempat dia nak, tempat mana yang perlu dirawat ataupun tempat mana yang sakit. Ialah kalau boleh dia nak limitkan betul-betul lah dia punya sentuhan dia dengan juga orang yang sakit pada ketika dahulu. Ada juga teori yang suggest diorang juga guna cane ataupun tongkat tersebut untuk lawan dengan orang awam. Sebab ada sebagian orang awam yang dah terlalu desperate, yang dah jadi gila sebab terlalu terdesak keadaan sekitar pada waktu tu kan. Takut orang awam ni ada yang sanggup menyerang plague doktor ni semata-mata nak dapatkan ubat yang plague doktor ni bawa. Jadi plague doktor ni dikatakan menggunakan cane untuk melawan orang awam tersebut, untuk mempertahankan diri lah. Tapi to be exact, sebenarnya taklah semua plague doktor pakai macam ni. Sebab pakaian ni access dia limited. Jadi orang yang ada akses sajalah yang boleh pakai. Kalau orang yang tak ada, dia akan pakai ala kadar dengan apa yang dia ada sajalah. Okey, seperti mana yang kita tahu yang diorang punya pengetahuan berkenaan dengan bidang kesihatan ni sangat-sangat limited. Jadi treatment diorang pun sangat-sangatlah limited. Antara treatment yang diorang buat dekat pesakit bubonic plague pada ketika dahulu tu, dia akan buat bloodletting ataupun cara nak keluarkan darah kotor. Cara dia antaranya menggunakan lintah lah. Kononnya dengan menggunakan lintah dia boleh bawa keluar darah kotor daripada orang yang sakit tersebut, dan orang tersebut akan jadi sembuh. Okey, jadi adakah ianya berkesan? Jawapannya memang tak berkesan. Sebab bubonic plague dia taklah cara treatment dia macam tu. Okey, tapi kita boleh nampaklah bagaimana limitasi berkenaan dengan pengetahuan berkenaan dengan kesihatan ni membuatkan
treatment yang berlaku tu kadang-kadang salah, bahkan cara pencegahan pun salah, dan benda menyebabkan Black Death ni dia punya angka kematian tu memang sangat-sangat tinggi lah. Paling jelas lah ialah nature penyebaran bakteria tu sendiri diorang tak faham yang bagaimana benda tu disebarkan melalui tikus, melalui najis dia, melalui air kencing dia, melalui sentuhan, melalui makanan yang tercemar. Itu yang sepatutnya diorang tackle lah, tapi benda tu diorang tak ambil peduli sebab diorang tak faham pun macam mana proses jangkitan tersebut berlaku. Kenapa? Sebab diorang pakai face mask yang burung tu. Okey, sebab diorang nak letak wangi-wangian dekat dalam tu. Sebab teori waktu dulu dia menganggap sakit ni berlaku disebabkan oleh miasma. Apa tu miasma? Miasma ni adalah kita boleh katakan sebagai udara yang mempunyai aura kotor lah, aura jahat ataupun roh jahat. Ada juga panggil sebagai night air ataupun udara malam, which is kalau kita terhidu udara busuk tersebut, kita akan menyebabkan diri kita akan jatuh sakit dan mati. Pemahamannya begitu berkenaan dengan miasma. Sedangkan miasma ni tak tepat pun. Jadi sebab itulah diorang pakai paruh tersebut. Sekiranya miasma ni masuk, dia akan dinetralkan oleh wangi-wangian yang ada dekat dalam tersebut, membuatkan orang yang hidup dia tak jatuh sakit lah. Tapi kita tahulah teori ni salah. Okey, dan penerimaan masyarakat Eropah pada ketika itu berkenaan dengan Plague Doctor ni pun pelbagai lah. Okey, ada yang terima dia, ada yang lari daripada dia, anggap dia sebagai penanda nasib malang. Sekiranya dia orang datang nampak Plague Doctor ni, dia orang akan lari. Dan ada juga yang tuduh Plague Doctor ni suka charge mahal-mahal dekat patient dia. Yelah, dalam keadaan terdesak kan pada waktu tu. Secara generalnya orang akan membezakan Plague Doctor dan juga practical doctor, doktor yang sebenar. Maknanya secara generalnya mereka membezakan dua kelompok ni sebab diorang tahu bahawa Plague Doctor ni bukanlah orang ataupun doktor yang betul-betul terlatih dalam bidang medical. So kalau diorang dah tak berkesan, diorang punya treatment dah tak bagus, jadi kenapa Plague Doctor ni masih lagi berkhidmat ketika Eropah dilanda Black Death? Okey, walaupun diorang punya treatment tu tak berkesan, tapi diorang masih lagi boleh membantu dari sudut penulisan will, nak dapatkan wasiat. Ialah dengan orang yang tengah nazak, tengah mati, nak sakit, nak mati ni kan, tak ada orang nak dekat dengan dia. So at least Plague Doctor ni boleh datang, boleh minta dia sign something ke, ataupun minta pin ATM ke, ataupun password Maybank to you ke, whatsoever lah. Kira nak dapatkan wasiat daripada orang yang mati tu, diorang boleh dapatkan. Plague Doctor ni boleh bantu. Bahkan Black Doctor ni juga sebahagiannya boleh bagi nasihat-nasihat keagamaan lah untuk bantu orang yang tengah nazak tersebut menghadapi dia punya kematian dia tu. Dan juga dia juga bantu untuk uruskan mayat, kira body count, nak kira jumlah kematian yang berada di bandar tersebut. Dan ada juga rekod menunjukkan diorang juga disuruh untuk buat autopsi sebab nak tengok betul ke kematian satu-satu patient ni disebabkan oleh bubonic plague ke ataupun ada sebab lain kena bunuh ke dan sebagainya. Okey, so daripada Black Death ni kita boleh nampak lah macam mana limitation berkenaan dengan kepakaran yang ada, limitation berkenaan dengan ilmu macam mana proses berjangkit tu berlaku, cara pengurusan dia, antibiotik pun tak ada pada waktu tu, menyebabkan angka kematian daripada Black Death ni sangat-sangat menakutkan. Ada yang menganggarkan sampai separuh daripada populasi orang Eropah pada ketika itu, separuh daripadanya mati akibat Black Death. Sangat-sangat menakutkan. Korang bayangkan kalau separuh keluarga korang mati ataupun separuh kawan korang mati hanya disebabkan satu penyakit sahaja, iaitu bubonic plague ni. Dan kita fast forward pada hari ni, okay, dengan the advance of kita punya understanding berkenaan dengan penyakit, dengan penemuan vaksinnya, pemahaman berkenaan dengan virus, bakteria dan sebagainya, membuatkan cara kita nak berhadapan dengan COVID-19 pun jauh berbeza lah. Angka kematian kita jauh lebih rendah lah nak bandingkan dengan dahulu. Tapi itu pun masih lagi ada lah yang kutuk, kata doktor dan juga hospital ni terlibat dengan teori konspirasi dan sebagainya. Jadi sekadar itu saja. Please like, subscribe dan komen. Thank you for support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.